Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita berjumpa lagi dalam segmen Bual Konti bersama saya, Sahih Samsudin. Baik, malam ni kita nak bercakap tentang satu topik yang sangat menarik. Topik dia, mampukah karya kita ke Oscar? Dan saya bawakan kepada anda dua orang tetamu yang cukup istimewa untuk membincangkan topik mampukah karya kita ni pergi ke Oscar. Bersama saya, tetamu pertama saya, Datuk Kamil Othman, mantan Finas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Dan juga tetamu saya yang nombor dua, Muzamir Rahman, seorang pengarah filem. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Baik, malam ni kita akan bercakap tentang anugerah Oscar yang akan berlangsung tak lama lagi, 12 Mac. Jadi kemeriahan Oscar ni pastinya penggiat filem satu dunia ni tak sabar tunggu anugerah Oscar. Sebab sebelum ni ada Golden Globe di mana Tan Sri Michelle dapat menang pelakon wanita terbaik. Jadi soalan pertama saya nak tanya kepada Datuk secara peribadi. Apa yang Datuk lihat anugerah berprestij Oscar ni tentang terhadap industri perfilman kita? Oscar ni memang satu satu award yang idaman kita tu, sebab dia tu macam yang terakhir. Jadi maknanya dah lepas pergi festival-festival lain tu. Jadi Oscar tu macam hala tuju yang ultimate lah. Jadi maknanya dekat Malaysia ni tak payahlah kita risau sangat pasal nak ke Oscar saja. Dalam perjalanan ke Oscar tu kita berhentilah kat festival-festival lain. Termasuknya dekat Cannes ke, dekat Hong Kong ke, Locarno ke, tak kisah. Tapi yang importance Oscar ni ialah dia tu macam dia bagi pengiktirafan yang orang tak boleh soal. Jadi mana is the ultimate. Itulah dengan secara tak langsung. Sungguh pun Cannes sebenarnya pun dia punya tahapnya sebenarnya sama. Tapi pasal itu mungkin di Perancis dan ini di Hollywood, tempat yang orang kata factory filem, karya filem yang karya hebat. filem. Jadi dia pun ada sejarah dia yang tertentu. Oscar ni dah saya ingat berapa tahun dah Oscar. Lama dah. So maknanya dia dah jadi satu benchmark, reference untuk filem-filem yang berkualiti. Baik. Jadi saya rasa Malaysia pun tak ada masalah. Saya rasa Malaysia satu hari sampai juga. InsyaAllah. Okey, Muzamir, sebagai seorang pengarah filem, Muzamir dengan karya pertama Muzamir, Private Sapu tu, dah berjaya ke anugerah festival filem di Amerika Syarikat, Kanada dengan India dan Itali, betul? Betul. Jadi, relevan anugerah Oscar ni. So saya melihat Oscar ni sebagai satu pertandingan liga yang popular. Nak kata relevan tak relevan tu kita ada boleh discuss, tapi dia sangat popular. Kalau kita banding dengan bola sepak, dia macam EPL ataupun La Liga lah. Semua orang melihat benda lah tu, tapi sebenarnya kat dunia ada banyak liga lain. Dan Oscar pun macam itulah. Kita melihat dia sebagai satu medan yang sangat popular, yang penuh dengan cerita-cerita Hollywood, dengan benda-benda yang progresif, benda-benda baru yang dia bawa setiap tahun. So kita rasa kita nak pergi situ ataupun nak participate dalam situ. Saya melihat Oscar sebagai satu benda yang popular yang ramai orang tahu. Dari segi prestige tu, yang tu kita boleh discuss. Adakah Oscar sesatunya festival filem berprestij ataupun ada festival filem yang lain? Itu diskusi lain lah. Tapi saya melihat Oscar adalah satu medan, satu liga tentang filem yang sangat popular, yang ramai orang nak sebab dia punya populariti tu. Yang semua orang kenal. Dia punya branding tu lah. Branding dia tu memang dahsyat, Oscar ni. Okey, Datuk. Datuk dulu pernah berada di Finas. Saya. Jadi bila Datuk lihat karya-karya tempatan kita daripada dulu sampai sekarang, macam mana Datuk lihat? Adakah karya kita mampu ke sana? Saya memang ada confidence memang karya kita ni, sebab industri filem kat Malaysia ni sebenarnya ada dua sistem dia. Satu ni kita panggil sistem komersial. Jadi ini diperolehi oleh orang-orang yang biasa ni lah, yang producer besar-besar ni semua dan sebagainya. Dan lagi satu ni independent. Yang saya rasa yang kalau ada apa-apa pun yang untuk ke arah Oscar ni, dia akan datang daripada kumpulan independen. Bukan sebab mereka ni lain ke, muda ke apa, tak macam tu. Sebab dia orang punya pandangan pada dunia ni dan boleh diterjemahkan dalam filem ni lain daripada grup lagi satu tu. Faham. Okey, kelainan ni macam mana tu? Sebab kalau kita tahu filem yang komersial ni, daripada aspek bajet, dia orang banyak bajet. Daripada dia orang ada stunt. Tapi daripada segi independen ni, kadang-kadang mereka memainkan sesuatu isu, sesuatu purpose. Macam contoh kita bawakan budak autism atau macam. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Betul. Jadi kita pandang macam ni.
walau bagaimanapun industri filem ni industri. Jadi kena buat duit juga. Tetapi selain daripada buat duit, ada lagi satu aspeknya, iaitu kita panggil aspek art, ya, artistik. Artistik pun mungkin ada orang juga yang mempertikaikan, tapi more than that, it's more like macam kita nak preserve kita punya way of thinking, culture kita dan sebagainya. Dan itu tu hanya boleh dibuat menerusi filem-filem yang kecil-kecil ni. Tengok macam filem nomination untuk Oscar tahun ni yang foreign language. Semua cerita pasal relationship hubungan mak dengan anak, bapa dengan anak, bergaduhan sikit, ataupun ada kematian dalam keluarga. Lepas tu bagaimana kita mengatasi sebab tu emotional part, emosi tu memang saya rasa memang satu benda yang betul. sangat bagus dalam filem kan, kita main dengan emotion audience. Tapi bila kita buat filem komersial, bukanlah nak kata nak buat emosi tu, tak ada, tapi kita buat tu untuk audience yang lebih luas. So maknanya duit tu pun ada faktor besar jugalah. Ni berbanding macam ni lah kalau artis kan. Mana artis yang kita suka, yang commercial artis ataupun yang nak niche punya. So different people ada different way of looking at it lah. Betul. Okey Muzamil, dengan karya Private Sapu ni berjaya membawa Muzamil ke festival filem Amerika Syarikat, Kanada, Itali dan India. Mungkin Muzamil boleh kongsikan pengalaman berada di sana ataupun bagaimana mungkin sinopsis Private Sapu bagi mereka yang belum nonton lagi filem ni. Okay, yang belum nonton, Private Sapu mengisahkan tentang struggle, kepayahan, kegetiran anak muda yang hidup di Kuala Lumpur pada hari ini dalam mencari nafkah dan bagaimana nak hidup dengan ekonomi yang semakin mencengkam. Itu dia punya nilah story. Dan agak menarik bila kita pergi festival, bukanlah kita pergi tu untuk pemegah, tapi kalau saya sendiri pergi festival kita nak participate, kita nak menyertai, kita nak merasai bagaimana suasana festival itu sendiri. So biasanya festival ada tayangan filem, itu yang kita seronok lah. Ada tayangan filem, ada juri, ada penonton, kita bertukar-tukar idea, kita menonton filem-filem dari negara-negara lain. Itu yang penting bagi saya sebagai pemikir, kenapa saya nak pergi festival filem. Dan bila kita merayakan filem kita di festival, penonton dia pun bukanlah daripada penonton mass, dia penonton yang niche market, yang datang memang dia datang nak tengok filem-filem yang daripada sebuah negara yang dia tak tahu, nak tengok macam mana kisah hidup masyarakat dalam negara tu. So macam contohnya kita bawa Private Sapu tayang di Luang Prabang. So ada penonton daripada Australia, penonton daripada USA datang tonton dan dia boleh relate. Dia cakap filem ni macam kisah anak dia, tapi anak dia tinggal dekat Chicago. Tapi cerita ni berlaku dekat Kuala Lumpur. So itulah yang menarik tentang festival ni. Kita berkongsi-kongsi minat, berkongsi-kongsi cita rasa, kita bertukar idea dan sama-sama memberi semangat tentang kalau kita di Malaysia saja kita tahu penonton kita banyak ni. Tapi bila kita pergi keluar kita tahu rupanya ramai lagi penonton peminat filem yang semakin. Dan kalau saya boleh sila sikit, macam Muzamil di festival, lagi satu yang penting ni is the networking. Sebab di situlah you jumpa mungkin satu distributor ke, satu pengedar, satu producer ke yang mungkin berminat dengan karya. Itu dia tujuannya tu. Sebab memang dunia ni dah macam tu sekarang. Jadi all about networking kan, semua tentang networking yang kita sebab ada banyak salah faham tentang festival. Ada orang fikir kita hantar filem kita ke festival sebab kita nak recognition sahaja ataupun kita nak popular saja. Tak. Festival filem adalah tentang networking, tentang macam mana kita berhubung dengan artis pada dunia lain. Sama-sama kongsi semangat, kongsi idea tentang masalah. Rupanya semua tempat dalam dunia ada masalah dia sendiri. Masalah tentang dunia perfilman sendiri. Okey. Ini personal soalan dari saya lah. Kenapa Private Sapu? Kenapa tajuk judul filem tu Private Sapu? Okey, sebab Private Sapu adalah satu terma slang yang kita biasa dengar di kampung-kampung, di pekan-pekan. Taxi Sapu. Taxi Sapu, Private Sapu. Dan bila kita dengar tu kita rasa kenapa nama dia Private Sapu? Jadi ada sifat curiosity, ingin tahu. Dan Private Sapu tu perkataan tu sangat localized. Kalau nak terjemah dalam bahasa Inggeris tak ada. Itu soalan nombor 2 tapi nak terjemah dalam bahasa Inggeris tak ada. Dia sangat lokal dan cerita Private Sapu sendiri memang masalah tu sangat lokal, masalah dalam negara. Susah nak diterjemah, tapi adalah bahasa Inggeris yang lain yang kita guna untuk perkataan untuk tajuk filem ni dalam bahasa Inggeris. Faham? Ya. Sebab tu masa saya tonton Private Sapu, English title dia Hail Driver. Hail Driver. Tapi saya tahu yang driver dalam konteks saya lah.
Ini ni kira semua orang memandu dalam perjalanan hidup ni. Semua orang driver. Betul. Cuma destinasi masing-masing tu terpulang mana-mana. Jadi sebab tu saya memang resonate dengan filem filem Muzammil ni. Dan saya pun cerita macam you cakap, ada kawan daripada US pun cakap dia boleh faham cerita ni. Sebab cerita dia is about discovery. Orang luar masuk KL. Macam dulu jugalah orang semua pergi Hollywood. Ingat jalan-jalan di Hollywood tu ya, ada emas kat situ. Semua peluang senang. Tapi realitinya lain. Jadi kita kena adaptasikan diri kita. Filem-filem macam ni lah yang biasanya selalu pergi ke Oscar. Yang kebanyakan filmmakernya saya tahu memang dia orang dah macam filem tu dah di dalam badan. Dia macam kalau tak buat filem tu, esok memang tak boleh hidup lah. Filem tu harus dibuat. Macam tu premis aku. Saya kata umur 27 saya harus buat filem dengan apa yang ada. Tak kira apa masalah, saya kena buat juga. Tu kita buat walaupun waktu tu dengan hanya berapa duit yang kita ada, tapi perlu buat. Tu sampai tahap tu lah. Faham. Okey. Nanti saya akan tanya lagi soalan. Tapi sebelum ni kita nak cakap dengan satu fenomena tahun lepas, satu fenomena yang melanda rakyat Malaysia kita. Filem Mat Kilau. Secara tak langsung dia punya impak dia kepada filem industri kita sampai 100 juta. Ketika tu filem Mat Kilau ditayang sekali dengan cerita Top Gun Maverick. Boleh katakan saing-saing lah di Power Gov dia punya collection kutipan dia. Jadi macam mana Datuk? Adakah mampu filem Mat Kilau ni kita angkat masuk ke Oscar? Okey. Pertamanya yang filem Mat Kilau ni ditonton oleh orang yang biasanya tak tengok filem. Adakah orang penonton Mat Kilau tu orang yang sama yang akan menonton filem-filem tempatan yang lain? Itu kita patut soalkan. Satu soalan. Betul. Dan kedua pula, filem tu nak hantar dekat Oscar, dia untuk saya dia tak sampai kriteria yang kita nak tu, sebab saya rasa filem tu dibuat untuk untuk domestik. Bandingkan dengan macam Perabot Sapu, di mana universality kita dah tak tengok bangsa ke apa, kita tengok siapa yang datang Kuala Lumpur ni, kalau dia hilang dalam translation hilang. Dan kita pun harus sedar lah, benda popular dan benda yang baik tu satu benda yang berbeza. Tak semesti popular tu dia bagus, dan tak semesti bagus tu dia popular. Betul. So kadang-kadang benda tu popular atas sebab-sebab lain, bukan atas dia punya kebagusan itu. Mungkin nasibnya, rezekinya, dia ada macam-macam kan. Betul. Ataupun trend Ya. macam Blackpink dengan BTS. Okey, baik Datuk Muzammil, kita akan berhenti berehat seketika. Tapi selepas ni kita akan tanya pula kriteria apa lagi yang kita boleh buat untuk menaikkan filem kita ke anugerah Oscar. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Bual Konti di saluran berita RTM MyFreeview 123. Bagi mereka yang tak punya akses, tak perlu risau, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan menonton kami di mana saja anda berada. Kami juga ada Facebook Live dan juga YouTube. Cari je Bual Konti ataupun Konti News. Baik, kita nak berbincang balik dengan dua orang tetamu saya yang istimewa, Datuk Kamil Othman dan juga Muzammil Rahman. Balik kepada topik kita tadi, kita cakap sebelum kita berhenti berehat seketika pasal filem Mat Kilau. Adakah sesuatu tiket sale ataupun pecah panggung ni, box office ni, adakah satu karya tu boleh kita angkat ke Oscar?
Kenapa? Sebenarnya kalau kita nak berdasarkan kutipan saja susah. Dia ada banyak kriteria lain kita tengok daripada story ni. Adakah story ni mewakili cerita Malaysia yang kita nak sampaikan pada hari ni? Adakah dari sudut technicality itu adalah sebuah filem yang mewakilkan inilah teknologi Malaysia pada hari ni. Dan ada banyak layer yang kita kena tonton lah. Dan saya percaya pemilihan Oscar pun ada ramai, bukan satu dua, dan dia melihat pun banyak. Untuk saya kata, adakah filem ini sesuai untuk dipilih untuk Oscar, kita boleh nilai lah. Kita boleh nilai terlebih dahulu dan kita boleh argue dengan penilaian lain, adakah filem ini wajar ataupun tidak. Dia tak boleh simply kata boleh atau tidak. Okey Datuk, macam kalau tak silap saya, Finas dulu pernah ada satu program Road to Oscar. Mungkin Datuk boleh kongsikan platform Road to Oscar. Road to Oscar. Dan juga apa kekangan yang kita ada yang kenapa karya kita tak boleh sampai lagi ke tahap tu? Sebenarnya Road to Oscar tu masa tahun 2015 awal. Sebenarnya masa bila diumumkan, tujuannya diumumkan tu selari dengan program-program lain yang termasuk mencukil bakat, memberi tumpuan kepada development dan bukan saja produksi. Macam kita nak masuk dalam era dalam satu situasi pembangunan industri sebagai economic sector. Jadi bukan untuk artistik saja, untuk komersial sekali. Jadi Road to Oscar tu sebenarnya macam saya dah mula-mula cerita tadi, sambil nak pergi Oscar tu, kita berhentilah ke banyak-banyak tempat-tempat lain. Kita test dulu, kita uji macam mana bakat kita boleh boleh didedahkan di pemasaran dunia. For example, kalau cerita seram, ada dia punya festival khas dia. Di Busan pun ada Bucheon Fantastic Film Festival, Sitges kan, dia berasal di Belgium. Dan macam filem macam Mat Kilau ni pun ada juga dia punya tempat-tempat yang boleh tayang martial arts ke macam-macam, yang cerita komedi dunia ni macam-macam lah. Jadi Road to Oscar tu kira macam idaman kita nak sampai situ, macam World Cup lah. Sebelum sampai World Cup tu kita kena Southeast Asia Game, dan maybe just tempatan je Pahang lawan Kelantan ke apa kan. Jadi pendek kata, Road to Oscar tu memang itu tujuannya, tapi kita tak boleh pandang statement tu, kenyataan tu sebagai itu saja. Dia kena tangkuk balik dengan ataupun yang tadi, training, skills development, pemasaran kita. Tengok macam Malaysia, macam mana kita nak memasarkan filem kita betul-betul. Soalan tu kita tak ada jawapan lagi kan. Macam nak training, in fact bila nak hantar filem ke Oscar pun, Malaysia ingat hantar saja. Itu tu mungkin ada orang yang tak setuju dengan saya. Tapi masa time saya kat Finas, saya kata hantar filem tu bukan hantar filem macam tu saja. Kita kena ada marketing dia, pemasaran dia. Kita kena tengok macam mana Korea buat semua. Satu minggu kita selalu kekangan budget. Budget untuk produksi ada, tapi budgeting untuk nak memasarkan produk-produk tu tak ada. Mungkin ramai juga orang tak jelas tentang Oscar ni macam mana dia pilih. Kalau festival lain dia ada juri-jurinya, tapi betul. Oscar penonton dia, jurinya terdiri daripada ahli akademi itu sendiri yang berdaftar. Mungkin 1,000 yang so dia tengok berdasarkan filem mana popular, dia akan tengok. So sebab tu kalau kita hantar filem kita ke Oscar, kita kena support dengan promotion, dengan lobby, tayangan di Los Angeles sana lah. Maksudnya bukan setakat hantar, maksudnya kita akan pratonton juga kepada audience di sana. Cuba bayangkan setiap tahun yang hantar mungkin 200 filem. Satu orang nak tengok 200 filem, nak nilai semua filem kan susah. So dia akan tengok filem yang mana dia popular, yang mana ada iklan yang besar, so dia akan tonton. So sebab tu saya cakap Oscar ni dia terlibat banyak dengan populariti, dengan melobi. Jadi untuk macam kita ada sana Malaysia Tourism, Malaysia Trade Council. Yang itu semua tu kita belum lagi optimize kan perhubungan dunia filem ni. For example kan, Matrade boleh jual barangan Malaysia, katalah tu. Tapi barangan Malaysia yang dia tak jual is filem.
Dan seharusnya Road to Oscar ni jangan dibebankan kepada pembikin filem atau Fina saja, sebab Betul. dia kesan keseluruhan kalau kita selalu cakap Korea tu bagus, cuba kita lihat balik macam mana dia start. 30 tahun lalu orang tak kenal filem Korea. So dia punya chairman of CJ Entertainment, dia tengok filem Jurassic Park, satu filem dia punya kutipan boleh sama dengan export kereta Hyundai 1000 kereta sebelum ini. So dia kata why not buat filem. So dia develop filem. Betul. So sebab tu hari ni kita tengok Korea sangat besar sebab dia tahu the power of entertainment. Dan sebab tu Parasite boleh menambah Oscar. Baru-baru ni YB Fahmi Fazil ada datang ke Bual Konti kami. Jadi dia pernah cakap selain pada bakat-bakat yang dieksport keluar, dia juga ingin tengok kita punya produk-produk tempatan dieksport keluar negara. Jadi bagaimana kita nak merealisasikan hasrat ni, Datuk? Kalau daripada pandangan saya, kita buat macam apa tu, fan tour. Maknanya sempena katalah Hari Malaysia ke ulang tahun apa-apalah, kan, especially Merdeka Day lah, di tiap-tiap negara satu dunia ni kita ada Minggu Malaysia. Bukan saja kita tunjuk filem, kita makanan dan sebagainya, sebab ini semua main peranan ni. Sebab saya tengok dulu macam dekat Perancis ataupun dekat Busan dekat Korea, dia apa tu orang kata memeriahkan suasana, sungguh pun filem festival, tapi ada tarian, makan dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Macam kalau tanya saya lah, kita ambil 2-3 hari dekat Egyptian Theatre dekat Los Angeles, itu tu Minggu Filem Malaysia. Datanglah, buka lah untuk orang-orang yang kita refer tadi tu, kritik filem, publisher, Hollywood, semua suka party kan. Jadi kita ambil kesempatan tu. Betul. Dan masa time tu kita tunjuk semua 10 of our best film, kita pilih yang terbaik, yang tu tunjukkan. Jadi pukul canang. Kalau if you are daripada Penang ni, you cakap lah, kita pergi pukul canang. Okay. Dan saya rasa tentang ekspor karya ni sebenarnya dah ada dah, memang setiap tahun ada. Contoh Pemik Sapu ditayangkan di Uzbekistan, Kazakhstan sepenuh Minggu Malaysia lah. So apa yang rasa yang perlu dibuat sekarang adalah memperkasakan. Buat tu lebih besar, lebih serius. Kalau contohnya sebelum ni ada Road to Oscar, sekarang kita tahu apa bagaimana keseriusan. Saya rasa karyawan dah bersedia. Mungkin banyak peminat-peminat, pengkritik filem, pengajar filem dah bersedia. Tapi dari segi sistem, support sistem, adakah cukup bersedia untuk menampung kesediaan kami ni? Tak mustahil. Memang boleh dirancang. Okey, baik. Macam platform filem yang berbayar ni, komen Datuk Zamir sini, macam mana? Adakah dia dapat mengangkat karya kita sendiri? Saya rasa platform OTT ni semua satu benda yang bagus lah. Dia memberi nafas baru, nyawa baru pada filem-filem yang mungkin tak diterima di pawagam atas sebab-sebab tertentu. Ada banyak faktor orang nak pergi pawagam kan. Mungkin tak cukup wang ataupun masalah bencana, tak dapat wayang, tak dapat ke pawagam. Tapi OTT ni memberi nyawa baru, orang boleh tengok lebih best, dan dia memberi ruang pada pekarya untuk lebih bebas, tak ada restriction daripada mana-mana pihak, dan bagi saya itu sangat bagus lah. Itulah OTT ni yang beri nafas baru juga kepada bakat-bakat yang muda-muda, yang independen ni, yang dulunya skrip ni mungkin tak dilulus oleh kerana komersial, tak ada commercial potential. Jadi sekarang ni ada ruang lah. In fact sekarang ni ramai kita tengok bakat-bakat baru ni, kebanyakannya kita semua discover dekat OTT lah, View. Tengok macam View punya series baru ni, One Cent Thief, based on the High Education, nenek-nenek semua. Semua tu dah tunjuk dah. Kita punya talent tu dah ada. Betul. Sekarang ni kita rugi kalau kita tak maximiskan dengan dasar, dengan peruntukan dana dan sebagainya. Dan kita tengok tu sini tu macam boleh compete dengan international punya. Betul, baru setuju. kita discover rupanya telemovie kita sebelum ni budget sikit, sebab tu buat tak quality. Right, betul. The right budget, the right person, the right team, kita dapat buat benda yang bagus. Betul. Jadi memang masa depan tu memang clear kalau diberi jalan yang orang kata yang uncluttered. Okey, dah selepas habis COVID, musim PKP ni semua Datuk. Datuk lihat sendiri, macam saya pasti Datuk pun pergi ke pengwayang, Muzamil pergi pengwayang. Bagaimana sambutan penonton-penonton Malaysia kita? Dah semakin rancak ke ataupun hambat? Saya rasa rancak sekarang. Selalu pengwayang saya tengok yang filem popular lah. Jadi boleh tengok macam Fableman tu, boleh kata, boleh kira lah berapa orang yang ada di pawagam tu.
Tapi kalau filem tempatan memang saya nampak sambutan itu okey. Jadi maknanya tiada lagi alasan untuk kita tak boleh memperbaiki lagi. Tapi satu juga yang saya harap yang pembikin filem tempatan kalau boleh terima constructive criticism itu pun bagus. Tapi kadang-kadang ada yang emotional teruk sangat kan. Yang bila cakap you punya ni tak bagus lah, macam kecil hati. Tak ada. Sebenarnya kalau jadi artis memang macam tu. You dalam perjalanan, your own journey. That's why macam Private Sapu tu saya tengok tu sebagai journey. Jadi dalam perjalanan tu memang ada yang bagus, yang tak bagus. Ada cabaran, ada yang macam-macam. Saya tengok macam sini macam setengah lah. Tak payah kita namakan siapa kan. Tapi macam sensitif sangat. Kita komen tu karya itu bukan pembikin Right, dia, bukan pembikin. bukan nahu apa ataupun Betul. keperluan filem tu dibikin. Yes. Tak, karya tu kita tengok sebagai karya. Betul. Ini bukan personal, bukan pasal tak suka orang tu ke apa. Kita tengok sebagai tu. Macam saya cakap tadi. Kenapa yang kita orang pakcik saya kat Parit Bunta tu yang tak pernah pergi naik kapal terbang pun tak pernah, tengok Braveheart boleh cakap orang putih ni, English ni tak guna orang kacau orang Scotland. Betul lah itu. Sebab 1.5 jam ke 2 jam dia tengok Braveheart, almost 3 hours, dia almost boleh 3 jam terima tu. apa yang begitu. So maksud saya itu tujuan filem, dia tengok daripada angle yang tu saja. Okey. Sebab kita nak sentuh tentang Oscar. Apa lagi yang boleh kita buat sebagai penggiat filem? Macam daripada segi bakat. Macam bakat kita dah diekspor Tan Sri Salyo. Adakah bakat kita ni boleh diketengahkan? So saya sangat confident dan saya sangat optimis yang kita ada bakat yang tak kurang hebatnya daripada negara-negara lain. Yang kita perlukan sekarang macam saya beritahu, kita perlukan penonton, kita perlukan lebih ramai orang yang literate tentang sinema, kita perlukan ramai penerbit-penerbit yang tahu sinema itu apa. Sebab kadang-kadang penerbit ni tahu laburkan duit dah nak untung. Kita perlukan penerbit yang tahu tentang sinema, tentang bagaimana filem tu harus berjalan, bagaimana semua benda dalam dunia sinema itu berkembang. Kita perlukan pembikin yang rajin, yang aktif. So dan kita perlu juga support daripada private sector. Kita perlu juga sokongan yang konsisten daripada kerajaan melalui Finas. Bukan buat kempen ni lepas tu tinggalkan. Kita perlukan benda konsistensi, dan kalau benda ni tu saya rasa memang tak mustahil. Sebab Oscar bagi saya bukanlah suatu benda yang sangat jauh. Itu bukan sangat jauh lah. Itu sebenarnya is matter of time je kita boleh dapat ya. Kita 5 tahun lepas, 2 tahun lepas kita tak berjangka, 10 tahun lepas kita tak berjangka filem Korea boleh menang Best Picture. 2 tahun lepas kita percaya Michelle Yeoh boleh menang di Golden Globe, ataupun sekarang dah masuk finalis. Ya. So benda tak mustahil. Tak mustahil. Betul. Tapi penerimaan negara luar, penerimaan audiens luar tentang karya filem kita masa Muzammil berada di Amerika Syarikat untuk Private Sapu. Okey, untuk Private Sapu saya tak dapat ke sana sebab masalah pandemik. Cuma dapat baca-baca melalui online, dan agak menarik bila filem Private Sapu terpilih untuk ke Oscar. So penonton akan memandang kenapa filem ni terpilih. So kita dapat tahulah banyak karyawan-karyawan yang terkenal macam Sean Baker tonton filem Private Sapu, dia bagi rating dekat letterbox. Kita tahu editor untuk filem Suspiria tonton dan mesej sendiri dekat cinematographer. Itu agak penting bagi kita supaya rupanya kita tak jauh tertinggal lah sebenarnya. Terima kasih Datuk Kamil, terima kasih Muzammil. Satu perkongsian yang sangat menarik lah bagi saya untuk penonton Bual Konti ni. Banyak info-info yang kita dapat daripada aspek daripada penggiat seni itu sendiri. Terima kasih Datuk. Terima kasih Muzammil. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi untuk bahagian 2 kalau ada rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Baik, itu dia segmen Bual Konti. Program Bual Konti pada malam ni berakhir. Jangan lupa untuk support filem-filem lokal kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.